First kali memang menyesal. Bukan apa, menyesal sebab ambil 180 dulu. Bila kau dah selesa dengan 180, sebab 180 tu aku pegang agak lama juga, pergi balik kerja semua. Kemudian bila aku naik atas motor ni, aku rasa macam, wih, something is missing. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Selamat berpuasa kepada semua yang berpuasa. Seperti yang dijanjikan, aku akan buat satu video yang mana model motor ni adalah adik kepada GP180, Royal Alloy GP180 yang aku buat sebelum ni. Aku rasa model ni bagus untuk orang yang bajet dia kecil ataupun dia simply tak perlukan motor yang cc dia 180cc. Yalah, mungkin dia nak guna untuk pergi surau je ke, untuk jalan-jalan dekat-dekat kan, untuk pergi pasar. So tak perlulah nak laju-laju sangat. So tanpa buang masa, motor ni adalah yang belakang aku ni, iaitu Royal Alloy GP125. Okay, disebabkan aku dah buat walkaround GP180 hari tu, so hari ni aku akan buat brief walkaround. Kemudian aku akan cuba untuk bandingkan lah motor GP125 ni dengan GP180 hari tu. Kita start seperti biasa. Kita start dengan engine dulu One of the biggest difference of course engine, sebab ialah nama dia pun 125. So dia 125cc, single piston, air cool. Sama juga macam itu 180. Dia tak ada kickstarter lah. Mungkin orang risau sikit lah yang tu. Engine ni 2 valve dan dia menghasilkan 9.6 horsepower pada 7,500 rpm dan juga 9.2 Nm of torque dekat 7,000 rpm. So agak berbeza dengan GP180. GP180 hari tu 10 horsepower. So dari segi horsepower tak banyak beza, tapi dia punya torque, torque dia different. Kalau untuk GP180 12.5 Nm of torque dekat 5,500 rpm. Dia punya torque dia dah lah dia datang lebih cepat, iaitu pada 5,000 rpm, tapi dia juga lebih tinggi, of course lah kan, cc besar. So itu mempengaruhi banyak lah, mempengaruhi banyak dari segi performance. Okay, now aku nak cuba untuk walk through benda-benda yang ada dekat motor ni, tapi secara ringkas je. Kita pergi daripada bahagian depan terus kepada speedometer. Okay, speedometer motor ni exactly macam GP180. Memang nice, fully digital. Ada meter RPM, ada speedo dan odometer. Nampak dah 500 lah ni. Dah kena servis, first service. Kemudian ni meter minyak, ini meter voltage. Okay, meter dia tu memang cantik lah. Design dia memang klasik, dia ngam-ngam ikut kepala dia. And then kepala ni pun special, sebab ni adalah besi ataupun aluminium lah. Dia tak adalah besi yang boleh berkarat tu. Memang kukuh lah. Okay, kemudian kita terus pergi kepada lampu depan. Nampak? Kira ni running light dia lah. Running light dia pun LED dan main lampu dia pun LED juga. Kemudian dia ada tulisan Royal Alloy kat tengah ni. Nice lah. Lampu dia memang nice. Okay, kemudian kalau korang tengok ni, horn cover ni, dekat dia punya hidung ni. Horn cover ni dengan mudguard dia plastik. Okey, ramai orang tanya pasal mudguard ni juga. Nak cerita sikit. Okey, mudguard ni dia memang stay lah. Bila korang belok, dia stay. Tak ikut sekali dengan tayar. Kalau korang tak tahu, Lambretta dulu pun macam ni. Memang macam ni. Sebab kita tahu Royal Alloy ni memang inspired by Lambretta. So memang betul lah dia buat macam ni kan. Kalau yang dia punya mudguard dia ikut tayar, itu lebih kepada Vespa lah. Yang ini dia lebih kepada Lambretta. Kemudian kita terus pergi ke bahagian tayar depan. Okey, tayar ni 12 inci depan dan belakang. Okey, tayar ni tak susah lah nak cari, sebab banyak tayar 12 inci ni sebenarnya. Okey, pasal suspension ni, kalau korang tak tengok part 1 GP180 tu, korang kena tengok lah, sebab aku dah cerita sikit pasal suspension ni. Which is yang ini ni. Yang ini ni paling penting sekali. Tapi untuk GP125 ni, perbezaan dia paling besar adalah ini. Nampak caliper ni kan? Nampak dia ada 2 kabel. Bukan brake disc kiri kanan.
tapi dia menggunakan CBS ataupun Combined Brake System. Okay, regarding to CBS brake ataupun Combined Brake System ni, aku just nak share sikit lah. CBS brake system ni actually dah lama, dah ada dekat BMW, dekat Honda yang sebelum-sebelum ni lah. Dulu kebanyakannya dekat motor besar, sekarang ni dekat motor kecil dengan skuter pun ada. Dia ada banyak variant, even ada Combined ABS, CBS plus ABS lah kiranya. Tapi variant yang ada dekat Royal Alloy GP125 ni adalah jenis yang bila korang brake depan sahaja, brake belakang tak sentuh. Tapi kalau korang brake belakang, brake depan dan juga belakang akan berfungsi. Tapi of course bila kau brake belakang lebih kuat daripada brake depan. Benda ni aku rasa sangat membantu untuk rider-rider yang beginner lah, kira new rider. Sebab aku rasa semua orang pun kalau first time bawa motor, dia takut nak guna brake depan. Sedangkan sebenarnya brake depan ni yang paling penting. Tapi dengan adanya CBS ni, dia membantulah memberikan kita confidence. Sebab bila kita guna brake belakang saja pun, brake depan akan berfungsi pada percentage yang lebih rendah daripada brake belakang. Dia juga secara teorinya dia bagus untuk ketika jalan licin, sama ada hujan ataupun pasir dan sebagainya lah. Even jalan kering pun sebenarnya memang bagus. Sebab apa? Sebab skuter ni dia bukan macam motor-motor biasa ataupun super sport ataupun superbike semua kan. Sebab superbike semua ni sebenarnya brake boleh kata 90% ke 80% macam tu memang brake depan sahaja. Brake belakang ni selalunya diorang guna untuk stability, untuk stability masa corner ataupun untuk anti wheelie. Sebab dulu tak ada traction control apa semua kan. So dia guna brake belakang untuk traction control dan juga anti wheelie. Tapi tu terlalu technical. So berbalik kepada Royal Alloy, iaitu satu skuter yang mana weight distribution untuk skuter adalah banyak dekat brake belakang tau. Kira swing arm dia tu adalah engine yang sangat berat. So bila brake guna brake belakang sangat efektif, sangat membantu especially kepada new riders. Tapi untuk feel bila pakai ataupun ultimately berapa bagusnya brake system CBS ni dekat Royal Alloy ni, kita cerita dekat part 2. So itu saja. Sambung balik. Okay, aku nak tunjuk suspension ni daripada depan. Suspension dia kiri dan kanan, adjustable, preload. Kalau orang tengok motor kawan, antara feature yang paling jelas sekali adalah suspension dia. So kalau korang tukar kepada yang lebih cantik kan, contohnya warna kuning ke, warna putih ke, lagi naik lah, lagi nampak sporty lah motor ni. Kemudian kita terus pergi ke bahagian glove box. Okay, box ni dalam dia ada USB charger. Okay, aku buka sekejap. Okay, yang ni, ini ada USB charger. Dia tak macam setengah model tu dia bagi macam cigarette punya tu kan, port tu kan. Ni tak, dia terus bagi USB. So senang lah, kalau nak guna boleh terus charge, letak telefon dekat sini ataupun dekat sini, kat dalam ni. So glove box ni dia special sikit. Dia macam double wall tau, macam tebal kan. Maksudnya ada dua wall tu, dinding dalam dengan dinding luar. Sebab tu dia thick. And then kalau tengok kat dalam ni pun korang tak terus nampak yang ni. Ini sebenarnya double. Ada satu lagi plastik. Kebaikan dia adalah korang tak terus nampak wiring lah. Sebenarnya dalam ni ada wiring. Ada wiring and then korang boleh lah kalau korang nak sorok apa-apa kan. Ada ruang lagi sebenarnya. Kalau tengok sini kan signal kan. Ni signal. Patutnya nampak lah wiring kat dalam ni kan. Tapi tak ada. So ini effort diorang untuk kasih dekat dalam glove box ni lebih clean. Memang aku rasa pun memang clean dan neat. Memang kemas. Okay. Kalau korang dengar tadi tu ada bunyi kan, sebab motor ni pakai injection. Kalau korang tertanya-tanya kan, adakah motor ni carburetor atau injection? Motor ni injection. Sebab tu nama dia GP125. I ada kat belakang. Alang-alang dah duduk kat sini, aku tunjuk pasal floorboard ni. Satu, di kawasan ni memang luas, memang rupa klasik kau-kaunya. Ni lantai ni pun besi. So tak adalah rattle-rattle bunyi plastik kan. Tak ada. Kemudian dia punya floor list ni ataupun floorboard strip ni, dia ada besi yang pegang dia. So dia tak adalah senang simply tertanggal atau terlari atau apa-apa. So bila korang pijak tu rasa sedap lah, sebab korang tak pijak terus ke atas besi ataupun plastik. Dia memang atas rubber, which is yang bawah daripada rubber ni adalah besi. Ok, kemudian korang tengok ni ini adalah kawasan untuk korang servis. Maksudnya kalau korang nak pergi bahagian head engine kat sini. Kemudian ada bateri. Aku nak buka, nak tunjuk tapi detail sangat lah pula. Sebab sini ada banyak ruang sebenarnya. Kalau korang nak letak macam katakan alarm ke apa-apa ke, memang banyak ruang kat sebenarnya dalam ni. So ruang untuk customization tu agak tinggi. Nice. Ok, kalau korang tengok daripada side, korang akan nampak yang seat dia adalah seat yang berisingan. Maksudnya seat pillion kat belakang ni, seat rider dekat depan ni. Ini samalah dengan GP180 tu. Bila buka,
dia ada suction cup macam ni. Aku rasa nice lah, sebab aku rasa memang sangat mudah. Oh, aku dah isi minyak motor ni. Motor ni menggunakan 10.5 liter, ataupun ada setengah spec sheet letak 11 liter. Aku tak sure, mungkin beza negara. Mungkin ada negara tak ada ABS, so dia punya tank dia lebih besar. Tapi motor ni aku dah isi minyak dan dia punya tank memang agak besar. Ok, selain daripada pilion ada seat yang berasingan, dia juga ada tempat pijak yang berasingan. Dengan adanya footrest ni memang selesa sikit lah. Kalau tak, pilion akan pijak kat sini. Macam dalam Beretta lama, kawasan ni lebih besar sikit, so dia tak perlukan macam ni. Disebabkan enjin yang modern macam ni, kemudian diorang nak tutup bahagian ni semua, so pengudaraan tu tak berapa cantik. So diorang kena besarkan ni sikit, kemudian angin akan masuk kat sini supaya enjin lebih sejuk. Ok, logo ni logo besi lah. Dia punya position dia tu kat atas. Menarik kan? Sebab dalam Beretta dulu pun position dia kat sini. Kemudian yang kuning ni LED sama dengan brake belakang. Ok, kalau tengok ni semua besi lah, termasuklah atas ni. Ok, so itulah sedikit sebanyak aku punya walk around untuk GP125 ni. Now aku just nak bagi tahu apa perbezaan yang ketara atau tak ketara dengan GP180. Ok, first sekali, yang ini motor ni tak ada ABS, dia pakai CBS macam aku cakap tadi lah. Ada less elektronik kat situ. Tapi motor ni ada CBS, another teknologi yang membantu kita braking juga. And then dari segi engine, engine dia kalau yang tu GP180, of course lah, cc dia 169cc. Yang ini 125cc. Perbezaan power pun ada. Perbezaan yang lain adalah dari segi warna lah. Warna untuk GP125 dia ada beberapa color, nanti aku tunjuk. Macam ni warna merah, kemudian dia ada warna ivory white, and then ada warna biru kalau tak silap. Tapi warna dia ada beza lah. Untuk model 180 ada certain warna, and model 125 ada warna dia sendiri. Other than that, sebenarnya boleh kata tak ada noticeable difference lah. Kalau korang tiba-tiba nak ambil ni, kena cabut, tulis GP180, memang orang percaya lah. Sebab physically tak banyak beza. Tapi perbezaan yang terakhir adalah of course harga. Ok, harga untuk GP125 ni adalah RM12,497, lebih kurang RM12,500 lah. Kalau nak banding pula dengan GP180, harga basic selling price dia adalah RM15,525. So beza dia berapa? RM3,000. So untuk perbezaan harga RM3,000 tu, korang dapat ABS dengan engine yang lebih powerful. Korang kena decide lah sama ada itu keperluan korang atau tak. Sebab at the end of the day, everyone ada keperluan masing-masing. So mana yang lebih sesuai, aku akan cerita lebih lagi dalam part 2 GP125 ni. Aku akan cerita pasal handling dia, macam mana feel riding dia, power dia. Kalau korang ada soalan, korang boleh tulis kat bawah. Kita jumpa dalam part 2 nanti. Oh ya, orang tanya pasal parts, pasal maintenance, pasal kat mana nak servis apa semua kan, warranty. Aku akan buat satu video khas yang mana aku akan cuba dapatkan orang Royal Alloy sendiri untuk ceritakan. Sebab kalau aku cakap nanti tak betul pula kan. So biar ada orang sendiri cakap, ada video, so lebih clear. So aku rasa sampai sini je dulu. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan contohnya t-shirt ni, Tube ni dah sold out. Korang boleh dapatkan dekat Shopee, Nasi Haris Official. So kalau korang berminat tentang motor ni ataupun nak tahu lebih lagi daripada source dia sendiri, korang boleh pergi ke Facebook ataupun ada contact number aku letak kat bawah. Contact number Royal Alloy Malaysia. So kita jumpa dalam part 2. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.